Welcome to Regional Emergency Stroke Quick Response, HPUPM. Stroke is the third leading cause of mortality or death in our country. It is a disease where blood supply to the brain is cut off. This is caused by ischemia, which means blockage of vessels to the brain, or rupture of vessels causing bleed. At HPUPM, we took initiative to build a team called Stroke Team. The team comprised of emergency, neurology, radiology, anesthesiology, geriatric, rehabilitation, nursing, and allied health support. We work together as a team to make sure patients get the best holistic treatment. Who is at risk for stroke? Those with hypertension, diabetes, smokers, obese individuals, and those with heart problem are at higher risk. We need to recognize warning signs of stroke. First, F for face drooping or asymmetry. A, arms, limb weakness, weakness of arm and leg. S for speech, trouble speaking. T, time to call ambulance. If there is any of these symptoms, call 999 or hospital to seek immediate treatment. If you have those symptoms of FAST or FAST, please come immediately to the hospital so that we can assess you and do some brain imaging to determine whether it's ischemic stroke or hemorrhagic stroke. If you have an ischemic stroke, we will offer thrombolysis treatment within 4.5 hours after the onset of the stroke. With advanced radiological technology such as CT and MRI these days, we can detect and analyze type of stroke early and more accurately. Thrombectomy is a surgical method of removing blood clot from blood vessels through stenting or extraction. This can offer a better recovery for patients until 24 hours after stroke. Stroke patients have a higher chance of recovery with rehabilitation. Stroke rehabilitation needs to be done as early as possible with a structured program. Here in HPUPM, we are offering a comprehensive stroke rehabilitation program which includes a team-based approach. Our dedicated rehabilitation team consists of rehabilitation medicine physicians, rehabilitation nurses, occupational therapists, physiotherapists, and speech therapists. At the same time, we also work closely with health professionals from other disciplines during rehabilitation for our stroke patients.
We provide rehabilitation for stroke patients from the hyperacute phase to the acute phase, and we monitor their progress and continue giving rehabilitation until they are able to return to the community. Our ultimate goal is to optimize our patients' function and facilitate their recovery to ensure better quality of life for the patients. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah kepada anda semua yang sedang menonton pada ketika ini. Pada malam ini kita bersama dalam Rescue Talk 1.0 dengan topik yang kita nak bincang pada malam ini adalah apa itu stroke, bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, saya bukanlah orang yang selayaknya untuk bercakap berkenaan dengan topik yang kita nak bawakan. So malam ini kita ada tetamu istimewa yang akan bersama-sama dengan kita pada malam ini. Dua orang panel yang sangat luar biasa insya-Allah untuk berkongsi bersama-sama dengan kita. Suka saya ingatkan kepada anda, mungkin kalau anda ada persoalan yang nak diajukan, kemusykilan, bermain di fikiran berkenaan dengan kesihatan dan khususnya topik kita berkenaan dengan stroke ni, boleh je tulis dekat ruang komen di bawah. Saya akan bacakan soalan-soalan anda nanti. InsyaAllah kita bersiaran secara langsung di 3 page pada malam ini. Di page Hospital Pengajar UPM dan juga page Kengkawan Project serta page Chat to Teen #C2T. InsyaAllah saya nak persilakan tetamu-tetamu kita pada malam ini. Kita ada Dr. Abdul Hanif Khan Yusof Khan. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum, selamat malam, selamat malam kepada semua pendengar. Assalamualaikum Azhar Hilmi, terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Baik, insyaAllah. Doktor, itu dia jejak ketampan yang bersama-sama kita pada malam ni. Masih menyarung baju kerja sampai ke malam. Itulah tugas Barisan Harapan kita. Baik, panel kita yang kedua yang akan bersama kita pada malam ini, itu dia. Kita ada Dr. Anna Mishael Abdul Rashid. Kedua-duanya merupakan pakar perubatan Jabatan Neurologi Hospital Pengajar UPM. Apa khabar Doktor? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih atas the kind introduction. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Thank you for joining us. Alhamdulillah. Baik Doktor, sebelum kita pergi lebih jauh lah, kan saya nak tanya juga Doktor. Kita jarang dengar ataupun mungkin tak pernah dengar berkenaan dengan Hospital Pengajar UPM, HPUPM lah, sebelum kita masuk kepada topik kita, sebab topik kita agak serius sikit pada malam ini. So mungkin nak tahu juga sebenarnya Doktor, bila wujudnya HPUPM ni? Mungkin Dr. Abdul Hanif ataupun Dr. Anna boleh kongsikan kita untuk awal insyaAllah. Okay, terima kasih Hilmi for the soalan. Actually kita punya hospital Hospital Pengajar UPM, we started to buka kita punya service last March 2020. Masa tu masa peak kita punya COVID, masa PKP masa tu. Hospital kita located dekat Serdang berhampiran dengan MIPS dengan niche area, maknanya specialty of our hospital terutamanya adalah kepada rawatan stroke di bahagian perubatan. Dan kita ada niche lain, contohnya rawatan pesakit tua, contoh geriatrician. Dan bukan saja bahagian perubatan, kami juga ada niche area lain bahagian surgical, contohnya rawatan neurology, robotic neurology, orthopedics dan banyak lagi. So kami dah beroperasi lebih kurang 1 tahun dan alhamdulillah so far penerimaan kepada kami makin lama makin banyak pesakit yang kita akan dah terima ke Hospital Pengajar UPM. Itu dia, Masya Allah. 1 tahun maksudnya usianya sama dengan PKP dilaksanakan. Betul-betul waktu PKP kita buka kita punya hospital. Itu macam a bit tricky masa yang berlaku. Ya. So dua momen yang kita tak boleh lupakan ataupun kita tak akan lupakan lah. Pertama adalah PKP disebabkan pandemik, yang kedua adalah wujudnya HPUPM pada bulan dan tahun yang sama insya-Allah. Baik, Doktor, kalau kita tengok pada ketika ini ada yang dah mula bertanya soalan di Facebook
di Facebook Cik Tutin pun dah ada yang tanya soalan daripada Muhammad Razif. Di page Hospital Pengajar UPM juga ada yang dah komen. Waalaikumsalam Dr. Hafiz Syahidin juga daripada page Engkau Project. InsyaAllah anda boleh terus tanya soalan-soalan anda saya akan bacakan seketika nantilah. Baik, kita nak mulakan dengan doktor lah berkenaan dengan stroke. Mungkin saya boleh petik juga kata-kata ataupun statistik yang pernah disebut oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkenaan dengan statistik Institut Kesihatan Metrik dan Evaluasi tahun 2017 yang mana melaporkan bahawa stroke merupakan penyebab utama ketiga kematian di Malaysia. So which is satu penyakit yang kita tidak boleh pandang endah ataupun tak boleh pandang enteng lah kan, sebenarnya agak serius. Dan kalau tengok statistik juga data awal mengenai projek memantau bebanan stroke di Malaysia tahun 2017 juga mendapati rata-rata 92 kemasukan ke ward stroke berlaku setiap hari di semua kemudahan penjagaan kesihatan di seluruh negara, dan 40% yang terkejutnya saya baru baca 40% pesakit yang mengalami stroke adalah daripada kumpulan umur ataupun usianya yang lebih muda bawah daripada 60 tahun. Ini pada saya satu angka yang agak memeranjatkan. Tapi sebelum tu kita nak tahu juga doktor, sebenarnya bila sebut orang mungkin tahu stroke, tapi sebenarnya apa tu stroke sebenarnya doktor? Mungkin kita mulakan dengan Dr. Abdul Hanif. Doktor, silakan doktor. Soalan pada Dr. Ana ke? Saya? Okay. Okey, mungkin Dr. Ana, insyaAllah. Silakan Dr. Ana. Soalan tu lah ya. Boleh doktor. Berkenaan dengan penyakit stroke lah. So kalau dalam kalangan masyarakat kita ni, bila kita cakap pasal stroke, I think bahasa yang lebih kita familiar, yang lebih kita kenal adalah penyakit angin ahma lah. So penyakit angin ahma ataupun bahasa saintifiknya penyakit cerebrovascular tu adalah apa yang kita maksudkan dengan stroke. So apa yang berlaku dalam penyakit stroke ni adalah terdapat kecederaan pada salur darah besar, salur darah utama yang supply darah kepada otak lah. So ini yang kecederaan pada salur darah ni yang menyebabkan berlakunya stroke. So ada dua jenis stroke yang utama, iaitu stroke jenis iskemia dan ataupun ischemic stroke, dan stroke berdarah ataupun hemorrhagic stroke lah. So apa yang berlaku dalam stroke iskemia ni, saluran darah kita ni tersumbat sama ada oleh plak kolesterol ataupun darah beku. So disebabkan oleh plak kolesterol dan darah beku ni, maka darah tidak dapat sampai ke otak, dan bila darah tak sampai ke otak, oksigen pun tak sampai, menyebabkan neuron dan pelbagai sel-sel dalam otak kita untuk mati dan tidak dapat berfungsi lah. Ini secara tidak langsung akan menimbulkan gejala-gejala yang kita akan kupas dengan lebih lanjut nanti. Antaranya adalah lemas paruh badannya, muka kita sengit, tidak dapat bertutur dan sebagainya. Kalau stroke berdarah pula, apa yang berlaku adalah saluran darah kita tu, instead of dia tersumbat, dia pecah. So ada berbagai faktor yang menyebabkan ini berlaku. Kita akan kupas dengan lebih mendalam nanti. So apabila salur darah ni terpecah, berlaku pendarahan dalam kepala dan seterusnya menyebabkan kecederaan pada sel-sel otak, sel-sel neuron, dan menyebabkan gejala-gejala stroke lah. So itu yang berlaku dalam stroke iskemia dan stroke hemorrhagic. So secara amnya about 80% pesakit kita adalah stroke iskemia. 20% adalah stroke hemorrhagic, dan nanti kita akan kupas cerita. Sebab itulah kebanyakan rawatan yang lebih berkesan sekarang ni banyak tertumpu kepada stroke iskemia ya. Terdapat banyak jenis rawatan yang boleh kita offer untuk pesakit-pesakit ini untuk mengelak mereka daripada mendapat kecacatan yang kekal lah. Itu dia, insyaAllah. Baik, terima kasih banyak Dr. Ana atas pencerahan, dan sebenarnya saya pun ada terbaca juga berkenaan dengan statistik yang disebutkan oleh Dr. Ana tadi, yang mana 80% kejadian stroke di Malaysia adalah daripada berpunca jenis iskemia, dan sementara 20% selebihnya adalah jenis hemorrhagic. Tapi sebelum tu kita nak tahu juga, mungkin saya nak tanya kepada Dr. Abdul Hanif Yusof Khan berkenaan dengan, kita ada tahu sebenarnya Rescue HP UPM ada mewujudkan satu kempen rescue ni lah. So mungkin sebelum kita nak tahu berkenaan dengan faktor risiko penyakit stroke ini, so mungkin Dr. Hanif boleh ceritakan dulu doktor berkenaan dengan kempen kita ni doktor. Silakan doktor. Okay, terima kasih Helmi pada soalan. Actually saya nak tambah sedikit daripada apa yang Dr. Ana mention tadi. Sebenarnya rakyat kita lebih familiar dengan heart attack kan.
heart attack, dia more familiar kalau orang ada sakit dada pergi ke kecemasan. Sebenarnya apa yang stroke ni actually adalah sama seperti heart attack, tapi dia adalah stroke attack. Kalau nak cakap, dia ada disebabkan berlakunya sumbatan pada saluran darah. So saya rasa itu yang itulah tujuan utama yang kempen rescue yang kita nak adakan ni, adalah untuk memupuk kesedaran pesakit-pesakit stroke ni. Sebab dalam keadaan masyarakat ni, bila orang kata dapat stroke, diorang tak macam mengambil serius. Kadang boleh pergi mengurut lah, datang lambat, because orang tak berapa sedar. Macam kalau orang sakit dada ni, diorang cepat-cepat datang kecemasan. Tapi pesakit-pesakit stroke ni diorang lambat, sebab kesedaran masyarakat kita tentang penyakit stroke ni, dia tak ambil seserius pesakit heart attack tu. So itulah tujuan kempen stroke kita ni lah, ialah untuk memupuk kesedaran antara kalangan masyarakat Malaysia tentang penyakit stroke. Kempen ini adalah dilakukan sempena setiap tahun. Setiap tahun World Stroke Organisation, organisasi stroke sedunia, akan mengadakan kempen World Stroke Day yang diadakan setiap Oktober. So untuk tahun ini, Hospital Pengajar UPM bersama dengan kawan projek Jabatan Neurologi, kami ingin mengadakan berbagai program untuk memupuk kesedaran di kalangan masyarakat tentang tanda-tanda stroke, apakah gejala stroke, apakah itu stroke. Antara program-program yang kami lakukan, alhamdulillah ini adalah program pertama kami, FB Live. Subsequently kami akan menghantar video dan beberapa post, dan ultimately program utama sepanjang tahun ini untuk sempena dengan World Stroke Day ni adalah virtual run. Kami akan adakan bersama dengan kawan projek. Virtual run insya-Allah akan diadakan pada bulan Oktober, Oktober 2021, dan sepanjang bulan tu kita akan buat virtual run dan pelbagai kempen yang akan diadakan pada bulan tu juga untuk memupuk kesedaran. Dan target kita pada tahun ini adalah untuk mendapat 1,000 peserta. 1,000 peserta untuk virtual run ini, dan untuk mengumpul dana. Yang tujuan utama kami adalah untuk mengumpul dana untuk pesakit-pesakit stroke. Melalui tabung kebajikan kami, kita aim melalui projek ni kita dapat about 100,000, dan dana ni akan digunakan sepenuhnya untuk membantu pesakit-pesakit stroke yang mendapat rawatan di HP UPM untuk mendapat rawatan yang paling terbaik lah, untuk mengelakkan kecacatan kekal yang berlaku pada pesakit stroke. Itu saja. Itu dia, insyaAllah. Baik, terima kasih banyak Dr. Hanif. So saya nak terus, saya sangat tertarik dengan apa yang disebut oleh Dr. Hanif tadi berkenaan dengan, saya rasa mungkin sama ada di antara rakyat Malaysia ni sama ada kurang terdedah ataupun mereka tidak mengambil tahu ataupun memandang enteng tentang aspek dari sudut simptom ataupun faktor risikonya berlakunya stroke. Sebab normally kalau kita sebut pasal stroke, orang akan, saya tak tahu apa-apa, saya tiba-tiba saya jadi stroke. Saya tak tahu saya sakit apa, tiba-tiba saya jadi macam ni. So seolah-olah rata-rata tidak sedar yang mereka ada simptom. Saya akan dah percaya setiap penyakit mesti akan ada simptom ataupun tanda-tanda awal sebelum berlakunya kepada penyakit yang serius. Contoh macam heart attack, macam tadi doktor ada mention, sakit dada dan sebagainya. So kita nak tahu daripada Dr. Ana, sebenarnya apa faktor risiko yang boleh menyebabkan penyakit stroke ni, doktor? Okay, terima kasih Asa. Macam yang Asa sebut tadi, I think masa the starting Cik Asa sebut tadi, you were saying orang yang kena stroke sekarang ni lebih muda, kurang daripada umur 60 tahun dah kena stroke. Saya tertarik dengan kenyataan tu sebab mengikut kita punya bancaan kesihatan dalam tahun 2015-2016 tu, sakit yang mengidap diabetes, tetapi tidak tahu yang mereka tu ada diabetes. So they are less than 30 years old, and these people bilangan dia is about dalam 30 to 40%. So what I'm trying to say adalah mereka sebenarnya ada kencing manis ataupun diabetes, tapi mereka tak aware, sehinggalah bancaan kesihatan dijalankan, health screening dijalankan, baru mereka tahu yang sebenarnya mereka mengidap kencing manis ataupun diabetes lah. Sama juga seperti stroke. So sometimes stroke ni
dia tak major, tak datang terus dengan kekecatan neurologi yang berkekalan, dia datang in stages kadang-kadang simptom dia tak berkekalan. So kita kurang sedar tentang simptom-simptom ni lah. So saya nak highlight di sini antara faktor risiko yang menjadi yang menyumbang kepada berlakunya stroke lah. So faktor risiko utama adalah mereka yang mengidap penyakit kronik. So penyakit kronik yang saya masukkan di sini adalah tekanan darah tinggi, kencing manis dan kolesterol yang tinggi lah. So ketiga-tiga penyakit ni kita tahu dia tidak menyebabkan kematian atau kecacatan at that point of time, tapi dia punya sequelae apa yang berlaku disebabkan oleh penyakit ini yang akan menyebabkan banyak komplikasi lah. So saya sarankan mereka yang mengidap penyakit darah tinggi, kencing manis dan kolesterol yang tinggi harus mendapatkan temujanji dengan doktor, kena mengikut temujanji dengan doktor, kerana apa yang penting adalah mereka perlu dipantau dari semasa ke semasa dari segi komplikasi, dan kena make sure yang semua ini terkawal. Kalau tekanan darah tinggi tu kena make sure dia berada dalam kadar yang bagus, yang tidak terlalu tinggi, gula yang terkawal untuk mengelakkan daripada komplikasi-komplikasi terutama sekali seperti stroke dan juga sakit jantung lah. So itu yang pertama yang saya ingin highlightkan di sini. So mereka yang mengidap penyakit kronik. Yang kedua, I rasa sangat sinonim dengan kita sekarang, especially dengan keadaan waktu kita PKP di mana kita banyak work from home, kita realise yang kita punya gaya hidup menjadi semakin sedentary. Kita tidak banyak keluar, lebih banyak menghadap PC, so gaya hidup yang tidak sihat akan menyebabkan tabiat makan yang tidak sihat, menyumbang kepada obesiti, berat badan yang berlebihan, diet tidak seimbang, gaya hidup sedentary, dan ini semua akan menyumbang kepada peningkatan penyakit stroke lah. Selain daripada itu, kita punya masyarakat, kebanyakan masyarakat, especially golongan lelaki kita, merokok. Sebenarnya merokok adalah faktor risiko yang paling besar, bukan saja menyebabkan stroke tapi juga boleh menyebabkan heart attack, sakit jantung dan banyak lagi penyakit yang lain lah. So tiga perkara ni saya kira kalau kita ambil secara berat, maksudnya kita kawal, cuba kurangkannya dan mengambil langkah berjaga-jaga untuk mengawal faktor ini, saya rasa kita dapat mengurangkan kadar stroke dengan sangat substantial lah. So selain daripada tiga perkara ni adalah yang kita boleh ubah. Tapi ada beberapa perkara faktor risiko yang kita tak boleh ubah lah. So antaranya adalah contohnya umur. Jadi risiko untuk stroke semakin meningkat dengan umur lah. So unfortunately tak ada apa yang kita dapat buat berkenaan dengan itu. Cuma I think kesedaran berkenaan dengan simptom stroke tu perlu ada. So as umur you meningkat, kalau you mengidapi gejala-gejala stroke, kita perlu mendapatkan rawatan dengan kadar yang segera. Kerana seperti yang Dr. Hanif cakap tadi, sekarang ni rawatan-rawatan yang if you come early, rawatan-rawatan segera yang boleh berikan boleh mengelakkan anda daripada mendapat kecacatan yang berkekalan lah. So itu antara faktor-faktor risiko dia lah. Itu dia, baik. Terima kasih banyak Dr. Ana. Antara kita nampak faktornya sebenarnya agak berat juga untuk rakyat Malaysia sebenarnya kalau kita memandang enteng sebenarnya satu perkara yang satu kerugian besar untuk diri kita. Takut-takut kita tidak dapat mengambil langkah awal untuk mencegah stroke ini. Baik, tadi Dr. Ana ada mention banyak kali berkenaan dengan gejala dan simptom. So Dr. Abdul Hani mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan simptom-simptom ataupun tanda-tanda awal mereka yang mengalami stroke, dan juga apakah langkah awal yang boleh mereka lakukan sekiranya mereka ada ataupun mereka tahu gejala-gejala ini ada pada diri mereka sendiri. Macam mana doktor? Terima kasih Azhar. Okey. Untuk stroke gejala-gejala stroke dia bergantung kepada bahagian mana yang sebab as we know dalam bahagian otak ni kita ada beberapa salur darah yang supply yang memberi darah ke beberapa bahagian otak. So gejala-gejala dia boleh very mild, very sikit saja, atau very serious, bergantung kepada bahagian mana otak yang terlibat. So tapi secara umum seperti mana yang kita tengok dekat real video kita yang masa kita start mula-mula tadi, so kita ada beberapa tanda-tanda umum yang boleh dijadikan secara untuk dijadikan sebagai guide khas, macam secara boleh kita bagi apa what's the word I'm looking for, dia kita jadi sebagai panduan umum kepada masyarakat
untuk mengetahui tanda-tanda stroke kita boleh gunakan mnemonic FAST dalam bahasa Inggeris dipanggil FAST, dan sekarang ni kempen dalam bahasa Melayu kita nak namakan mata mata itu adalah mnemonic untuk tanda-tanda stroke. FAST maksudnya F istilah face face, dan M tu untuk mata bermaksud muka. Sesiapa yang ada tanda-tanda sengit muka sebelah muka itu adalah tanda pertama. Yang kedua is A untuk dalam bahasa Inggerisnya kita namakan arm. Dalam bahasa Melayu untuk mata is angkat. Apabila kita tak dapat angkat tangan kita atau kaki kita berlaku kelemahan pada either tangan atau kaki. Itu tanda yang kedua. Yang tanda ketiga is actually speech, S, speech. Ada dalam bahasa Melayu T, tutur. Kalau ada tiba perubahan kepada tuturan kita, orang tak faham apa yang kita cakap, tiba kita cakap lebih, orang kata kenapa awak cakap awak ni berubah. So itu tanda yang ketiga yang umum. Kalau ada salah satu daripada tanda-tanda ni, kita benda yang paling terakhir is T, is time. Time itulah waktu kita untuk memanggil 999 atau pergi ke kecemasan yang berhampiran. Itu adalah tanda-tanda umum, tapi kita juga ada tanda-tanda lain yang tidak se-common. Contohnya yang kita akan pesakit juga boleh mengalami, contohnya mereka mengalami imbalance, maksudnya diorang tak steady. Tiba-tiba je rasa kenapa saya nak macam jatuh kat satu arah, atau macam very unsteady, mereka rasa pening, mereka rasa nak jatuh. Itu juga tanda-tanda stroke juga. Yang satu lagi kalau dia ada masalah mata, tiba penglihatan mereka tak berapa cerah, kenapa tiba mata saya ni tak nampak. Kalau ragu ke, kalau ada any of this gejala, datang ke paling penting kita jangan tunggu kita datang ke kecemasan yang berhampiran. Jika duduk berhampiran di Sedang atau di kawasan Kajang, Seri Kembangan, berhampiran dengan kami, datang terus ke kecemasan kami. Kami buka 24 jam dan kami akan membuat imaging yang utama. Terus kita akan buat imaging, contohnya CT scan atau MRI untuk melihat ada tanda-tanda stroke, dan kalau available untuk treatment yang nanti Dr. Ana akan kupas lebih lanjut lepas ini, nanti kita akan memberi. So itu yang message utama yang saya nak memberikan kepada masyarakat. Kalau ada tanda-tanda, salah satu tanda pun atau awak tak pasti ni stroke ke tak stroke, datang saja ke kecemasan yang berhampiran. Kami akan mengakses, kami akan membuat pemeriksaan lebih lanjut dan akan membuatkan rawatan yang selanjutnya lah. Okay. Baik, Doktor, saya ada tertarik tadi Doktor ada mention berkenaan dengan muka sengit antara tanda awal. Mungkin kita pernah dengar, kalau macam saya kita selalu dengar perkataan Bell palsy. So adakah ia termasuk dalam gejala awal ataupun simptom awal mereka yang mengalami stroke, ataupun itu sudah dikategorikan sebagai stroke? Macam mana Doktor? Okay, Bell's palsy ni actually dia bukan stroke, dia bukan stroke. Dia cuma kita sebenarnya kalau orang yang mengalami Bell's palsy ni kalau datang ke kecemasan, kita boleh bezakan adakah ini Bell's palsy atau adakah ini stroke. Tapi kalau tak pasti ke, even dekat doktor-doktor di luar sana, di GP ke di klinik, tak sure adakah ini Bell's palsy, adakah ini stroke, just refer. We can always assess, we can always dia ada imaging to be done, so kita boleh bezakan adakah ini Bell's palsy atau insya-Allah kalau if it's Bell's palsy dia akan baik dengan sendiri dengan ubatan diberi. So kami boleh bezakan melalui pemeriksaan adakah ini Bell's palsy atau ini stroke. Tapi Bell's palsy itu adalah bukan stroke. I see. Tapi kalau tak pasti, ada rasa muka sengit ke, Bell's palsy ke tak Bell's palsy ke, datang saja ke kecemasan. Kita boleh buat pemeriksaan lanjut. Itu dia. Saya sangat suka dengan apa yang disebut oleh Dr. Abdul Hanif lah. Sebab saya pun sendiri beranggapan Bell palsy ni, mungkin ini pun dia muka dah sengit dan sebagainya. Saya kata rata-rata yang menonton ni juga mungkin rasa yang sedemikian. Tapi apa yang disebut oleh Dr. Abdul Hanif tadi, kalau kita tak pasti apa jua keadaan, kita rasa mungkin ini adalah simptom, so cepat-cepat dapatkan khidmat nasihat daripada yang pakar itu doktor lah. Tempatan dengan apa yang dalam Islam, dalam ajaran kita juga menyebut fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kita bertanya kepada yang ahli perkara-perkara yang kita tak tahu. So insya-Allah. Baik, kita nak teruskan dengan Dr. Ana. So tadi Dr. Hanif ada bercerita berkenaan dengan simptom
gejala awal berkenaan dengan stroke dan apa langkah yang perlu diambil bagi mereka-mereka yang mungkin mempunyai gejala-gejala ataupun simptom-simptom awal ni. Cuma kita nak tahu juga bagaimana bentuk rawatan untuk penyakit stroke. So, sebab jarang kita terdedah ataupun mungkin kurang kita ambil tahu berkenaan dengan rawatan penyakit stroke ni juga. So kita nak tahu jugalah sedikit berkenaan rawatan penyakit stroke ni, doktor. Silakan, doktor. Okey, terima kasih Azhar. Jadi bila kita bercakap tentang rawatan, why is it important untuk kita rawat penyakit stroke ni lah. So menurut WHO ataupun World Stroke Organisation, data dia pada tahun 2019 menunjukkan macam worldwide terdapat 13.7 million kes stroke baru setiap tahun. And daripada 13.7 million ni, 5.5 million meninggal ataupun mati atas various sebab, dan 2/3 lagi tu is left with disability. Maksudnya terdapat some bentuk kecacatan daripada segi neurologi ataupun fungsi yang tidak menyebabkan mereka boleh berfungsi seperti mereka sebelum inilah. So ada kalau sebelum ni bekerja, mereka tak dapat bekerja. Sebelum ni mereka boleh duduk sendiri, duduk rumah sendiri, tinggal sendiri, uruskan diri sendiri. Mereka tak dapat buat semua itulah. So almost 2/3 daripada kes-kes stroke ada disability tu. So itu yang kita cuba untuk elakkan. So 80% daripada kes stroke adalah stroke iskemia. Maka banyak research, banyak kajian telah dilakukan untuk mengimprove, untuk memberikan kesan dan rawatan yang lebih baik kepada pengidap penyakit stroke iskemia. So yang penting dekat sini penyelidikan dah menunjukkan the earlier you come, lebih awal anda datang, lebih banyak yang kami dapat bantu dan dapat tolong demi mengelakkan kecacatan yang berkekalan lah. So kecacatan yang berkekalan kita masukkan sini ada lumpuh separuh badan, masalah pertuturan dan juga masalah muka yang sengit itulah ya. So yang utama, the essence adalah masa. The elemen yang paling penting adalah masa. Sekiranya anda datang dalam 4.5 jam selepas gejala berlaku. Contohnya kalau katalah pada lepas maghrib pukul 8, nampak macam rasa tangan tak dapat gerak. So rasa tak sedap hati, especially when you know you ada risiko darah tinggi, kencing manis, anda datang ke kecemasan secepat mungkin. By 9 o'clock dah sampai ke kecemasan, pukul 9 dah tiba ke kecemasan. So maksudnya within 4.5 jam daripada pukul 8 tu dia datang ke kecemasan dan untuk mendapatkan rawatan. So if kita dapati ini adalah stroke, maksudnya simptom tangan anda yang lemah tu disebabkan oleh stroke, melalui brain imaging kita akan buat scan dahulu, maka ada rawatan yang kita dapat berikan. So kita dah cakap tadi stroke berlaku sebab saluran darah tersumbat. So tersumbat disebabkan plak kolesterol ataupun darah beku. Nah ni darah beku ni yang kita boleh bantu. So darah beku ni kita boleh beri rawatan thrombolysis. Kalau kita nak cakap bahasa pasarnya adalah clot buster. So memecahkan darah beku dalam saluran darah ni untuk mengembalikan aliran darah kepada otak. So menyelamatkan sel-sel otak daripada matilah. So kita tahu dengan setiap minit 1.9 million neuron yang akan mati kalau mereka tidak mendapat bekalan oksigen dan darah dan oksigen yang secukupnya lah. So bayangkan banyak neuron yang akan terkorban kalau kita lagi melengah-lengahkan masa. So yang pertama itu yang saya nak tekankan. So kalau anda datang awal, within 4.5 jam kita dapat memberikan rawatan thrombolysis ni. Selain daripada itu, kalau anda datang within 24 hours, dah terlambat sikit, tertunggu anak, ada orang hantar ke ni, terdatang lambat sikit. Tapi sekiranya anda datang within 24 hours, walaupun kita tak dapat berikan ubat untuk pecahkan clot darah tu, kita boleh meneruskan rawatan thrombectomy. So apa rawatan thrombectomy ni? Kita menggunakan macam kita masukkan saluran jarum panjang melalui kaedah angiogram untuk all the way to the otak lah. So jarum ni akan pergi all the way, this catheter, long catheter ni akan pergi all the way to otak, and what happen adalah kita suck out,
keluarkan blood clot yang menghalang saluran darah kita tu. So kita take it out manually. Kalau tak boleh bagi ubat, kita take it out manually. So itu adalah rawatan thrombectomy lah. So these two rawatan within the first 24 hours dapat mengurangkan kecacatan yang berkekalan di samping mengurangkan kadar mortality ataupun kematian dan kecederaan disebabkan oleh stroke. So the results of trials are very convincing. Even kita punya experience pun very convincing. Orang yang daripada tak boleh berjalan within the next 1 or 2 days boleh berjalan. So it is very real lah. So that's why penting for you to come faster, datang awal supaya kami dapat bantu anda. Macam Dr. Hanif kata, if you are not sure, come and then we will do the rest lah, sama ada perlu ataupun tidak anda masuk ke hospital. So tapi takut juga nanti orang risau kan, kata kalau dah lebih 24 jam tak payah datang hospital ke, tak payah datang jumpa doktor ke kan. Tak. So kalau misal kata stroke tu dah 2-3 hari, lepas tu baru bertambah teruk ataupun baru tiba-tiba anak balik tengok mak kenapa muka mak sengit, kenapa mak tak boleh gerak tangan baru dah ini stroke ke. So masih boleh datang ke hospital, terdapat rawatan-rawatan lain yang kita boleh berikan. So antara rawatan lain tu kita boleh bagi ubat makan, ubat cair darah yang makan. It's not sekuat ubat yang pecah darah tadi tu, but it's good enough untuk mengelakkan daripada kena stroke kedua. Di samping itu kita boleh beri rehabilitasi, rawatan fisioterapi di mana the exercise melatih balik lim-lim kita yang lemah ni untuk mengembalikan dia punya function. Kita ada terapi cakra kerja untuk bantu kita nak go back to our life. Kalau dengan lemah tangan ni tak boleh pegang pensel, tak boleh button baju, so terapi cakra kerja membantu. Dan juga terapi pertuturan untuk orang yang ada masalah percakapan, terapi pertuturan dapat membantu. So there is a treatment for stroke, is treatable. So come and get help lah. InsyaAllah. Itu dia. Baik, terima kasih banyak Dr. Hana atas penerangan berkenaan dengan rawatan ataupun treatment bagi mereka yang mengidap penyakit stroke. Dan saya ada baca juga di portal crc.gov.my berkenaan dengan stroke yang mana ada dinyatakan lebih kurang hampir 30. Ini sebenarnya satu angka yang agak besar dan juga macam bila kita tengok tadi pun penyakit yang ketiga kita katakan sebagai berbahaya ataupun yang menyebabkan kepada kematian di Malaysia. So kita nak tahu juga Dr. Hanif, kalau macam tadi doktor ada sebut berkenaan dengan HPUPM, ada juga khusus menekankan berkenaan dengan stroke. So apakah jenis perkhidmatan yang mungkin boleh kita dapatkan ataupun kita cuba untuk kita nak mendapatkan perkhidmatan rawatan di HPUPM, terutamanya dalam penyakit ataupun mereka-mereka yang mungkin terkena stroke ataupun ada gejala-gejala awal stroke ini, doktor? Okey, terima kasih Azhar. Apa nama dia, seperti yang Dr. Ana bagi tahu sebentar tadi untuk rawatan, kita panggil ni rawatan hyperacute stroke lah. Maknanya stroke yang berlaku dalam waktu yang cepat kurang daripada 6 ke 5 jam atau kurang ke 24 jam. Itu kita panggil hyperacute stage in a stroke. Means that kita boleh beri rawatan thrombolysis atau memecahkan darah beku tu, atau menarik sendiri darah beku daripada saluran darah. Sama seperti kita punya jantung kan, jantung pun kita boleh buat benda yang sama tapi masyarakat lebih sedar pasal jantung ni. Kita buat angiogram semua orang, kadang orang pakcik-pakcik tua pun tahu angiogram tu apa kan. Angiogram masa dia letak stand atau dia tarik daripada bahagian jantung. Tapi di hospital HPUPM ni, di kawasan kami ni, Putrajaya, kawasan Sedang, Kajang, Sri Kembangan, hanya hospital kami yang membuatkan servis untuk thrombolysis dan thrombectomy tu. Itulah utamanya untuk pesakit tu tahu hospital mana diorang perlu pergi. Kalau Azhar, saya ada share tu dalam chat kita tu. Link kalau boleh share dengan kita punya pendengar-pendengar, dialah mystrokehospital.com, mystrokehospital.my, di mana kalau pergi ke website ni, pesakit-pesakit boleh letak di manakah lokasi anda, di manakah lokasi anda dan di manakah hospital yang berhampiran berhampiran yang memprovidekan rawatan-rawatan yang kita bagi. Tak semestinya kalau contohnya duduk di Sungai Buloh duduk di Sungai Buloh atau duduk jauh-jauh tak semestinya kena datang ke hospital kami saja, sebab waktu tu is essence. Like Dr. Ana mention tu, waktu tu penting kalau boleh kita nak datang secepat mungkin ke
kecemasan. So kita boleh pergi ke hospital yang berhampiran yang memprovidekan trombolysis ni. Contohnya kalau duduk di area Ceras ke Bandar Tun Razak boleh pergi ke UKM provide as well. And then ada beberapa, kalau ada insurance ke apa ke, ada beberapa private hospital yang berhampiran yang also provide trombolysis ya. Tapi bukan semua hospital kerajaan kita memprovidekan trombolysis ya. Itu satu lagi yang kita nak tekankan juga kepada masyarakat. Bukan saja pergi ke hospital yang berhampiran tapi pergi ke hospital yang betul ya. Maknanya hospital yang boleh providekan, yang kadang pergi hospital kecil-kecil kadang diorang tak boleh pun buat benda, end up kita datang awal pun kita tak boleh buat apa-apa. So tapi kita HP UPM akan menerima referral juga kalau hospital contohnya Putrajaya, Serdang, Kajang diorang kalau dapat pesakit-pesakit yang stroke ni, diorang akan refer kat kita cepat-cepat, kita akan suruh diorang hantar ke kecemasan kita. So itulah satu lagi yang kita nak tekankan, bukan saja pergi hospital tapi pergi hospital yang betul ya. Tentang itu satu specialnya pasal HP UPM di kawasan yang selatan Selangor ni. So bukan setakat kita memprovidekan trombolysis dan thrombectomy tu, kami juga ada acute stroke unit ya. Di mana acute stroke unit ni adalah unit yang di mana di bahagian di ward kita, di manakah kita kumpulkan pesakit-pesakit stroke kan, di mana research has shown that dengan adanya acute stroke unit pun kita dapat mengelakkan, improve kita punya kecacatan, sebab kita ada dedicated physiotherapist, dedicated nurses, dedicated dietitian tu satu benda kita ada di hospital kita ya. Dan kita ada very good rehab di hospital UPM, kita ada very dedicated rehab physician kita ada dedicated physiotherapist yang sebenarnya kalau stroke ni bukan saja kita bagi rawatan tapi kita kena follow up mereka perlu buat exercise untuk mengelakkan daripada keras kadang kita tengok pesakit-pesakit yang lama stroke ni dah duduk terbaring, tangan keras tu semua disebabkan diorang tak buat physio, tak buat exercise itu satu benda yang kita nak tekankan di sini, bukan saja rawatan tapi perlu rehab juga. Dan di HP UPM juga kami ada klinik pencegahan stroke di mana pesakit-pesakit yang ada stroke atau ada risiko untuk mendapatkan stroke, kami ada klinik yang dedicated untuk pencegahan stroke kami akan control your blood pressure tekanan darah, gula, make sure gula tak tinggi, make sure cholesterol within control sebab benda-benda ni yang pentingnya kita bukannya nak rawat bila stroke tu berlaku. Kalau boleh kita tak nak stroke berlaku terus Itu yang paling penting, kita nak prevent the stroke from happening. Itu satu lagi message kita. Kalau tak nak dapat stroke langsung tapi kalau dapat stroke tu kita boleh insya-Allah dengan rawatannya dan doa dengan rehab semua kita boleh kembali sebab we actually saw a lot of our cases lately sebab kita pun baru servis ni even makcik 70 tahun, 76 tahun datang dengan stroke dia balik dengan berjalan Kalau balik dengan berjalan tu kami dah happy sebab kalau dia at least kalau dia boleh berjalan dia takkan duduk di katil Kalau baring kat katil dia ada macam-macam risiko yang akan berlaku, dapat jangkitan kuman lah, dapat bed sore, luka di badan Itu semua kita nak elakkan. So itu yang kita nak sampaikan kepada masyarakat kita lah melalui yang kempen yang kita nak adakan ni. Okay. Itu dia, insyaAllah. Baik, terima kasih banyak Dr. Abdul Hanif berkenaan dengan penerangan berkenaan dengan treatment atau perawatan di HP UPM. Dan kalau kita tengok rakan-rakan kita di Facebook yang komen, antara ada yang komen kata tuah pembela kata reaksi doktor ni seorang yang tenang katanya. Itu dia. Baik, ada juga yang komen di HP UPM katanya Nur Hayati Atong, dia kata hi Nur Hayati from Kuching, sedang menonton daripada Kuching. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin rakan kita kalau ada soalan boleh je tulis dekat ruang komen di bawah. Sekejap lagi saya akan bacakan soalan-soalan anda untuk kita ajukan kepada panel kita, insyaAllah. Baik, doktor, nak tanya pada Dr. Ana lah berkenaan dengan treatment. Kalau kita tengok segelintir dalam kalangan masyarakat kita, bukan kata semua tetapi sebilangan kecil yang mungkin kurang mempercayai dengan treatment atau rawatan-rawatan di hospital. Sebagai contoh, ada juga kalau kita sebut pasal vaksin influenza ke apa, ada yang mengambil pendekatan untuk tidak menggunakan vaksin ataupun kita lebih mudah kata anti-vaksin. Dan dalam konteks stroke ni mungkin ada juga yang ambil pendekatan sendiri dalam nak merawat stroke. Sebagai contoh, dia dengar kata oh kalau stroke you kena pergi urut, dia nak pergi urut. Kemudian ada juga, kalau saya pernah tonton dalam satu filem berkenaan dengan seorang lelaki yang dia jumpa dengan seorang patient tengah stroke dekat airport, kalau tak silap dia pun ambil pendekatan, dia keluarkan darah sendiri, something macam tu lah. So adakah
mitos-mitos sebegini. Contohnya apa yang saya sebutkan tadi, memberi manfaat kepada pesakit, ataupun adakah ianya benar ataupun tepat? Macam mana doktor? Untuk mereka-mereka yang mungkin dia rasa dia nak ambil pendekatan sendirilah, kan? Mungkin ada kesannya juga kepada pesakit itu sendiri. Macam mana doktor? Silakan doktor. Okay, jadi bila kita bercakap tentang mitos ni, it's a mitos for a reason lah kan. It's a very difficult kefahaman yang susah untuk kita break. Tapi saya nak assure everyone, apa yang kita buat, rawatan yang kita buat, trombolisis dan thrombectomy ni adalah berdasarkan kajian saintifik. Maksudnya if you ask us, kita boleh list down the papers ataupun the research that is done yang dilakukan di tahap international, not just regional tapi also internationally di seluruh dunia, and keberkesanan dia tu terbukti. Okay, so we have a backing of what we are doing, especially untuk thrombolysis dan juga untuk thrombectomy yang saya sebutkan tadi. So on the other hand, rawatan-rawatan lain, contohnya yang macam Mas Azhar sebut tadi, massage kan, pergi urut, which is actually a very common situation. Kita jumpa kat klinik, saya dah lemah 2-3 hari lepas, pergi berurut. Lepas tu barulah sampai ke hospital. So the thing about it is, satu benda-benda ni, rawatan tradisional ni dia tak ada paper ataupun research yang berskala besar yang bersifat rawat, randomized control trial, di mana ketetapan dan spesifik kebenaran dia tu is higher, tak ada. So it is just based on experience. So it works for certain people, but at most of the time it doesn't work untuk the majority of people. And what it does adalah, apa yang dia menyebabkan adalah dia melambatkan orang datang ke hospital. So when you are late to come to hospital, you miss that golden window. Macam Dr. Hanif sebut tadi, that hyper acute treatment within the first 24 hours tu you miss. Begitu saja. Sebab pergi jumpa homo, pergi jumpa tukang urut, apa semua tu lah. So sayang lah. When there's no backing, tak ada, there's no efficacy. Sedangkan rawatan-rawatan yang kita beri, we see efficacy and we see results lah. And we want, kita nak memberi that benefit tu kepada semua orang. So kalau you cakap pasal all these mitos ni, it doesn't work. Not for the majority of patient lah. Especially yang melepaskan darah tu kan. I don't know what's the pathophysiology behind it. So tak tahulah apa the rationale. So macam it doesn't help. It doesn't help. And apa yang what it only does, dia lagi melambatkan pesakit daripada datang ke hospital. So sayang, ada golden time. So, setiap minit 1.9 million neurons die. So you lose how many neurons within the first few days lah. So if you are in doubt, saya nasihatkan go to the hospital. Macam Dr. Hanif kata, the stroke hospitals, where you tahu mereka yang merawat you aware tentang all this treatment of stroke, and they can give you, mereka boleh memberi rawatan yang can potentially cure you dan mengelakkan daripada kecacatan kekal. So yang kita tak nak is kecacatan kekal. So kalau you tak boleh gerak separuh badan, kita tak nak you to have that for the rest of your life lah. Itu dia. Baik, saya tertarik dengan apa yang Dr. Ana sebut berkenaan dengan mitos. Ialah seperti yang saya sebut awal tadi, dalam Quran Allah sebut fasalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada ahli perkara-perkara yang mungkin kita tak pasti ataupun kita tak tahu. Tambah-tambah dalam aspek perubatan ni sudah pasti kita tahu doktor adalah mereka yang ahli untuk menjawab ataupun memberikan perkhidmatan berkenaan dengan treatment. So insyaAllah sedikit sebanyak mungkin membuka mata kita semualah untuk orang kata apa, tidak memandang enteng ataupun tidak memandang rendah berkenaan dengan treatment ataupun rawatan-rawatan stroke ini. Dan mungkin kita nak ambil dulu satu soalan daripada penonton-penonton di Facebook pada ketika ini. Sebelum tu ada yang komen di Facebook kawan-kawan projek, Al-Fahim Mubarak kata good knowledge sharing, Alhamdulillah. Baik, ini soalan daripada Muhammad Razif katanya. Dia tanya, adakah sakit kepala sebelah kiri boleh menyebabkan masalah penglihatan dan salah satu tanda-tanda ke arah stroke? Macam mana doktor? Saya persilakan kepada doktor, sama ada Dr. Ana ataupun Dr. Abdul Hanim untuk menjawab, silakan. Dr. Ana lah, dia suka pasal heading. Okey, baik. Silakan Dr. Ana. Okay, so Dr. Hanim mention tadi kita ada
hospital HPM ni dia ada bahagian bidang tujahan ataupun niche area. So one of them is stroke, the other one is headache lah. So saya bersama dengan beberapa konsultan yang lain, betul didahului oleh Ketua Jabatan kami Prof Hamidun dan Professor Wan Alia. We have a special interest in headache lah. So what we do is I mean headache banyak sangat jenis. Kita selalu dengar pasal migraine je, tapi there are criteria yang kata dia adalah what kind of migraine, and there is one subtype of migraine ni yang boleh datang seperti simptom-simptom stroke di mana sebelah badan tak boleh gerak. So we call that migraine with auras lah ataupun hemiplegic migraine. So ada benda tu. It's difficult to determine soalan penanya tu berdasarkan just symptom headache tu sama ada itu adalah migraine ataupun stroke. Jadi saya sarankan kalaulah kekerapan headache tu, kekerapan sakit kepala tu berlaku melebihi 3 kali dalam sebulan ataupun mengganggu significantly dia punya gaya hidup, cara hidup dia tak boleh bekerja disebabkan headache tu, dapatkan rawatan. Dan dapatkan rawatan juga, you have to come to a center yang ada pakar neurology di mana mereka dapat pick up all these small details dan hopefully dapat membantu anda lah. So secara amnya headache per se, maksudnya kalau just sakit kepala, it's especially bila you kata sebelah saja, is less likely to be a stroke. So it's more likely a stroke mimic, menghampiri simptom-simptom stroke lah. Tapi macam saya kata, susahlah kita nak give a virtual consultation. So I need to see, kita kena assess, kita kena get more history lah. So if it's bothering you, ceritanya tu, please get an appointment, come and see us. We shall, kita akan tarik correct lebih banyak history and hopefully come to a conclusion and help him lah. Itu dia. Baik, terima kasih Dr. Ana atas. Saya nak tambah daripada Dr. Ana cakap ni. Actually kalau pesakit yang ada darah tinggi lah terutamanya pesakit yang ada darah tinggi kalau ada persisten sakit kepala ni dia mungkin ada salah satu tanda yang tekanan darah tu tak dijaga especially kalau sakit kepala yang sangat sakit itulah kadang-kadang dia bukan lebih kepada ischemic stroke kan kita cakap tu ada 2 jenis stroke kan, satu yang ischemic ni, satu lagi pendarahan Kadang bila tekanan darah tu terlampau tinggi, dia boleh membuatkan pendarahan di dalam kepala itu. Bila berlaku pendarahan, kita lagi tak boleh buat apa-apa, to be honest with you lah. Sebab pesakit yang ada tekanan darah yang sangat tinggi yang menyebabkan pendarahan dalam otak, itu pun akan membuatkan simptom-simptom seperti stroke. Tapi bila kita buat CT scan nampak ada pendarahan ni, selalunya kami tak ada apa-apa rawatan special yang boleh bagilah. Kami akan refer kepada pakar pembedahan otak tengok kalau dia boleh keluarkan darah itu ke atau tidak. Sebab most of the time kita tak buat lah, kita akan monitor saja. Tu kalau persistent sakit kepala, just check your blood pressure at least just check your tekanan darah, make sure tekanan darah tak tinggi sangat. Atau kalau terlampau tinggi perlu makan ubat kalau kita tak nak mengelakkan tekanan darah yang sangat tinggi tu menyebabkan stroke stroke pendarahan okay. Itu dia. Baik, terima kasih banyak Dr. Abdul Hanif atas pencerahan. Baik, saya baca komen yang ditulis di ruang komen di bawah di page Kawan Projek. Kita ada penonton daripada UK Aunty Intan Ahmad. Dia kata Assalamualaikum Azhar dan semua salam dari UK. Salam Ramadan Karim. Alhamdulillah, thank you for sharing this information and knowledge. Dr. Ana Michael, very well appreciated. Sharing is caring katanya. Itu dia. Baik, sambil tu saya nak tanya kepada kedua doktor lah, Dr. Ana ataupun Dr. Hanif. Kalau kita tengok statistik last year daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang mana menyatakan penduduk di Malaysia peningkatan mereka yang depression meningkat ketika mana dalam proses PKP dilaksanakan dalam fasa kita berdepan pandemik COVID-19. Adakah depression, anxiety ni juga mempengaruhi ataupun menyumbang kepada penyakit stroke itu sendiri, doktor? To be honest, sebenarnya depression and anxiety memang sekarang ni memang we can see a lot of disebabkan PKP ni social isolation disebabkan depression dan depressed, tapi sebenarnya ini adalah bukannya risiko untuk mendapatkan stroke lah. Tapi kalau depression dan anxiety yang lebih kadang mereka end up to be a sedentary lifestyle, mereka isolate themselves, they're not eating well. Mereka semua boleh menyebabkan berlakunya penyakit-penyakit lain. Tapi secara tradisionalnya depression dan anxiety bukanlah risiko untuk mendapatkan stroke, stroke.
Tapi pesakit-pesakit yang depression dan anxiety perlu mendapat rawatan juga because jika kita biarkan benda ni berlaku dan tidak mendapat rawatan, itu juga tidak bagus Ana, do you want to add anything from that? Itulah macam I agree with Hanif lah, macam kalau kita nak kata you are depressed and anxious yang menyebabkan stroke pasti tidak, tapi anxiety dan depression ni brings other symptoms lah. So kadang-kadang when you too depressed, you can mimic other things juga kan. So when it is tidak terkawal, tak makan ubat, you start to overthink and you start to think that you ada sakit-sakit lain. So itu antara faktor yang utama lah. So if you do have these symptoms, you need to seek treatment lah, get help and seek treatment lah. Itu dia. Baik, terima kasih banyak Dr. Ana dan Dr. Abdul Hanif. Saya tertarik dengan satu komen soalan ini. Kalau kita tengok sekarang ni rakyat Malaysia berdepan dengan situasi yang mana kita dianjurkan ataupun disarankan untuk mengambil vaksin COVID-19, yang mana ada yang bersetuju dan juga ada yang tidak bersetuju. So soalan daripada rakan penonton kita, daripada Alfai Mubarak, dia kata vaccination COVID-19 untuk pesakit stroke ada risiko ataupun tidak? Macam mana doktor? Okey, untuk seperti yang disarankan oleh kerajaan pesakit-pesakit sekarang ni adalah selepas pegawai frontliner lah mendapat vaksin, golongan yang seterusnya yang disarankan untuk mendapatkan vaksin adalah pesakit-pesakit tua dan pesakit-pesakit yang menghidapi penyakit kronik. So sebenarnya pesakit-pesakit yang ada penyakit kronik ni disarankan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 disebabkan memanglah vaksin ni still pesakit akan mendapat, macam saya pun lepas yang injection tu saya rasa badan tak apa-apa sedap. Benda tu very sementara, 1-2 hari it goes away tapi yang pentingnya pasal vaksin ni, tujuan kita nak bagi vaksin bukannya terutama untuk mengelakkan tak dapat terus, tapi jika sekiranya kalau kita dapat penyakit COVID-19 ni, dia tidak akan, insya-Allah dia tidak akan menyebabkan kematian dan dia tidak akan mendapat penyakit COVID yang severe yang sampai perlu masuk ICU Itu tujuan vaccination sebenarnya. Dan especially kalau pesakit-pesakit stroke, pesakit-pesakit ada kronik, pakcik-pakcik tua makcik tua kalau dapat COVID takutlah dia dapat COVID, dia masuk ICU. Bila masuk ICU macam-macam boleh berlaku So disarankan mereka untuk mendapatkan COVID-19 dan dengan tindakan kerajaan kita macam memanggil orang-orang tua, very good saya sarankan anak-anak bawa mak bapak pergi untuk mendapatkan COVID-19 vaccination insya-Allah. Dengan izin Allah benda selamat dan kita nak mengelakkan daripada COVID-19 ni. Okey. Amin, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak Dr. Abdul Hanif atas penjelasan. Yalah, semua orang sekarang ni macam-macam ditambah pula dengan fake news yang berlegar-legar di media sosial, menambahkan lagi kerisauan dan kerusingan masyarakat kita berkenaan dengan vaccination COVID-19. Tambah-tambah hari ini juga topik kita berkenaan dengan stroke ni, orang pun bertanya-tanya juga, insya-Allah. Tapi kita dapat penjelasan daripada Dr. Abdul Hanif tadi, saya rasa sangat jelas dan sangat padat. Baik, dan sekarang ni mungkin kita nak tahu juga kepada Dr. Ana dan juga Dr. Hanif, apa nasihat doktor untuk masyarakat umum khususnya dan juga mereka-mereka yang menonton pada ketika ini berkenaan dengan pesakit stroke, dengan topik yang kita bincangkan pada malam ni lah, insya-Allah. Silakan. Jadi I think the take home message lah untuk para penonton yang bersama dengan kita. Yang pertama sekali kami nak highlight bahawa gejala-gejala stroke. So Dr. Hanif dah sebut tadi akronim mata muka sengit, tak boleh angkat tangan, pertuturan yang tidak sekata, dan it's time masa untuk angkat telefon dan mendapatkan rawatan. So kalau anda mempunyai gejala, tolong dapatkan rawatan dengan kadar segera. Ingatlah, sekiranya anda datang dalam 4.5 jam terawal, anda boleh mendapat rawatan trombolisis yang dapat memecahkan darah beku dan mengembalikan saluran darah kepada otak dan mengelakkan anda daripada mendapat kecacatan kekal. So kecacatan kekal adalah lumpuh separuh badan, tak boleh bekerja, tak boleh bercakap dan tidak boleh dan muka sengit. So itu adalah saya kira kecacatan yang
besar yang mempengaruhi kita punya gaya hidup lah. So itu yang pertama. Yang kedua adalah walau sekiranya anda terlambat pun bukan bermaksud kita tidak boleh membantu. There are a lot more other treatments selain daripada trombolisis dan trombektomi untuk stroke, seperti rehabilitasi, fisioterapi, terapi cakra kerja, terapi pertuturan. Ini semua penting untuk melatih balik organ-organ ataupun bahagian badan anda yang mungkin diefek oleh stroke. So itu juga penting untuk kita follow up. Dan yang ketiga adalah sekiranya anda mengidap penyakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis dan kolesterol yang tinggi, jangan memandang remeh lah benda ni. So setiap penyakit ini perlu dipantau dari masa ke semasa, sebab dia ada dia punya sequelae, side effect dia daripada tempoh jangka masa panjang, dan yang tak mungkin dapat diberikan oleh over the pharmacy counter kalau kita just beli ubat over the pharmacy, dan juga tidak dapat kita sendiri buat lah. Kalau kita nak makan ubat sendiri kan, kita duk monitor sendiri, because you memerlukan khidmat profesional seorang doktor untuk screen dan memastikan anda tidak ada risiko untuk mendapat komplikasi seperti stroke dan juga sakit jantung lah. So I think that's all from me kot. Hanif, you nak add apa-apa? Doktor, mungkin sebelum Dr. Hanif sambung, saya nak sambung sikit. Mungkin dalam rumusan tu juga boleh dimasukkan juga. Kalau kita tengok antara saya ada tengok di mystrokehospital.my ni, antara mereka yang berisiko adalah yang mempunyai sejarah keluarga, which is kalau ada ahli keluarga yang pernah menghidap stroke, so mereka berisiko tinggi untuk terkena stroke ataupun mengidap stroke. So kalau dalam ahli keluarga ada yang menghidap stroke, so apakah langkah ataupun cara yang boleh mereka lakukan agar dia orang boleh ambil langkah awal supaya tidak terjangkiti ataupun tidak dihidapi dengan stroke ni lah, tapi dia orang tak ada gejala ataupun tak ada tanda? Macam mana, doktor? Thank you, Asad. It's a very good question actually. Thank you very much. So untuk mereka yang mempunyai family history ataupun sejarah keluarga yang mengalami stroke, sakit jantung, kencing manis dan darah tinggi, apa yang anda kena buat adalah saringan kesihatan. Itu yang sangat penting untuk anda lakukan. So what kita tak buat sekarang ni adalah sebab kita muda, umur 30-40, rasa macam sihat. Tak ada simptom kan, macam saya kata, tak ada simptom. Rasa kuat lagi. Kuat lagi. So tak buat saringan kesihatan. So selalunya kalau ikut guideline above 40 you kena buat saringan kesihatan. Tapi looking at kita punya masyarakat sekarang, kita punya bancian sekarang, you know masalah metabolik seperti darah tinggi, kencing manis dan kolesterol datang at a younger age. So kalau anda menghidap kalau anda ada sejarah keluarga yang ada stroke, darah tinggi, kencing manis, anda boleh mendapatkan ataupun melakukan saringan kesihatan seawal umur 30 tahun. As you reach 30 je is good enough untuk buat saringan kesihatan. Dan kita sekarang ni terdapat banyak insurance punya polisi yang cover untuk saringan kesihatan. So dalam saringan kesihatan ni ada a few things yang diorang buat. Yang pertama sekali dia akan cek tekanan darah. Yang kedua dia akan cek paras gula, paras kolesterol dalam darah. So itu semua penting. So if you do saringan, maksudnya walaupun anda tak ada simptom, tapi kita buat saringan dari semasa ke semasa, at least setahun sekali. Kalau untuk orang yang muda dalam 30 hingga 40 tahun macam tu, kita buat setahun sekali macam tu. Sekiranya ada kencing manis, you pick it up early. So dapat tahu, rupanya ada kencing manis orang si A ni. So kita dapat bagi ubat dan kita dapat kawal kencing manis ni pada tahap awal. So you tahu kencing manis ni pula dia punya ni adalah dia ada effect legacy. Kalau dalam 10 tahun pertama you kena kencing manis, you kawal you punya gula dengan cantik, that means in the next 10 years badan you remember yang I kena kawal gula I dengan bagus. So dia berkekalan. So you are protected double your time lah. We call it effect, like the legacy effect. So that is why it's important untuk kita pick up penyakit-penyakit ni awal lah. So the jawapan untuk soalan Encik Asal tadi adalah saringan kesihatan. Saringan kesihatan, dan point is adalah mencegah lebih baik daripada mengubati. Betul. So itu walaupun mungkin ahli keluarga yang tidak ahli keluarga tak ada menghidapi stroke pun boleh juga dianjurkan jugalah untuk menjalankan saringan kesihatan. Baik, Dr. Abdul Hanif mungkin boleh juga memberi rumusan terhadap apa yang kita bincangkan pada hari ini, dan sambil itu kita nak tahu juga sebenarnya bagaimana nak menyumbang ataupun bersama-sama nak menyokong dan mendukung tabung rescue, tabung kebajikan pesakit HP UPM ni, Doktor. Silakan, Doktor. Okey, terima kasih Azhar. Macam apa yang Dr. Ana dan Azhar mention just now kan, sebenarnya kalau kita tengokkan kempen-kempen international mungkin Malaysia ni agak ke belakang
bukan ke belakang lah, maybe kita terlambat sedikit saja. Sebab sebenarnya for the last 2 years campaign World Stroke Day ni diorang bukan mengarah ke arah rawatan the campaign mereka adalah don't be the one means that they want to prevent jangan awak jadi pesakit stroke itu adalah campaign mereka. Sebab diorang kata 1 in 3 pesakit akan mendapat stroke So kempen-kempen international adalah untuk mengelakkan stroke, bukannya macam kita nak merawat pesakit stroke So macam apa Dr. Ana cakap tadi, Azhar cakap prevention is better than cure. So itulah benda yang utama yang kita nak sampaikan kepada masyarakat lah, especially masyarakat kita bila dapat darah tinggi dia kata tak nak makan ubat sebab takut rosak buah pinggang. Kalau ada rosak buah pinggang tak nak makan ubat doktor, kita takut buat rosak buah pinggang. Kalau kencing manis tak nak makan ubat doktor, takut rosak buah pinggang. Benda tu sebenarnya tak betul diorang patut end up diorang makan suplemen lah, makan benda ni lah, end up diorang jadi perlukan dialisis So inilah lebih yang kita kena tekankan kepada masyarakat kita sebab penyakit-penyakit kronik ni kalau kita kontrol dengan baik, insya-Allah dia tak akan menyebabkan sequelae yang berlaku lah. Kita tak nak benda-benda ni berlaku kita lagi tak nak rawat pesakit-pesakit stroke pesakit heart attack pesakit yang perlukan dialisis semua. So itulah mesej utama yang kita nak sampaikan kepada masyarakat kita adalah untuk menjaga atau mengelakkan diri daripada mendapat penyakit-penyakit kronik ni. Okey, itu mesej pertama. Dan yang mesej kedua yang kita sampaikan, kalaulah kita terdapat stroke itulah adalah datang ke kecemasan dengan secepat mungkin. Kalau ada tanda-tanda yang fast itu. Okey, itu dua mesej yang saya nak sampaikan pada hari ini. Soalan yang seterusnya Azhar tanya bagaimana kita nak menyumbang Menyumbang, Okay, alhamdulillah lah kita sebab di HPUPM ni kami dikira hospital universiti So ada sedikit bayaran kalau pesakit tiada GL lah, maknanya bukan government servant So inilah tujuan kita buat tabung kebajikan ni, supaya pesakit yang dah ada gejala stroke ni tapi dia datang ke hospital kami tapi dia orang tak ada fund lah untuk mendapat rawatan, kami akan menggunakan duit daripada tabung kebajikan untuk membantu mereka. Sebab kita tak nak patient dah datang kita tak bagi apa-apa rawatan supaya nanti kita nak mengelakkan mereka dapat kecacatan. Itu tujuan kita adakan tabung kebajikan ni, supaya kita nak mengelakkan kecacatan ni. So kalau kita tengok daripada reel kat bawah ni, kita boleh sumbang melalui tabung kebajikan ni, tabung kebajikan HPUPM melalui nombor akaun Bank Islam kita. Dan bila buat sumbangan tu buat rujukan stroke supaya kita tahu kita dapat sumbangan daripada Encik, kita tahu yang sumbangan ni adalah digunakan untuk stroke sebab tabung kebajikan pesakit kita ni bukan setakat untuk stroke, dia ada banyak tabung-tabung kebajikan lain. Tapi kalau kita spesifik untuk pesakit stroke dan kita rujukan masa menderma tu tulis stroke supaya insya-Allah kalau itulah tujuan bocoran kita supaya kita dapat mengumpul dana lagi supaya itulah I know it's a bit difficult when we talk to the family members regarding money tapi insya-Allah dengan tabung kebajikan ni kita boleh mengelakkan kita kita boleh membantu mereka yang memerlukan, especially yang golongan B40 atau especially kita dapat a lot of referral daripada hospital sedang, hospital Kajang mereka adalah hospital kerajaan and most of the patient ni bukan government servant dia tak ada insurance those kind of stuff. So itulah tujuan tabung kebajikan ni supaya kita dapat membantu pesakit-pesakit berikut. Itu dia. Baik, insya-Allah. Terima kasih jazakumullah khairan jazak diucapkan kepada Dr. Abdul Hanif Khan dan juga Dr. Ana Michelle. Satu perkongsian yang saya rasa sangat baik dan saya sangat teruja sebab banyak benda yang mungkin kita miscommunication sebelum ini kita terlepas pandang dalam aspek perubatan. Sebagai contoh tadilah akan stroke, mungkin ada yang suka mengambil pendekatan sendiri jelah, teringin nak jadi doktor tapi tak belajar untuk jadi doktor, so masing-masing buat pendekatan sendiri, cucuk sendiri, buat itu sendiri end up mendatangkan mudarat yang jauh lebih besar. Itu yang kita tak nak. Dan alhamdulillah pada malam ni kita rasa kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Dr. Ana Michelle dan Dr. Abdul Hanif Khan serta kepada HP UPM atas penganjuran bersama dengan UPM dan juga kawan-kawan projek. Dan the best thing, ini adalah projek yang ketiga, kolaborasi yang ketiga kawan-kawan projek berkaitan kesihatan. Kalau awal dulu mungkin mereka yang mengikuti kawan-kawan projek ada buat kolaborasi tentang katarak mata untuk warga negara Bangladesh di Bangladesh. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi kawan-kawan projek untuk sumbing bibir di Kemboja. Dan tahun ini kembali ke negara kita. Mungkin ada orang tanya kenapa tak buat untuk negara sendiri kan. Ini dia kolaborasi yang ketiga untuk
penghidap penyakit stroke di Malaysia bersama dengan HP UPM, dan alhamdulillah kita doakan semoga ianya terus dipermudahkan Allah SWT, dan juga kita dapat menyahut seperti mana yang baginda Rasulullah SAW sebut, khairun nas anfa'uhum linnas, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana bermaksud sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat pada manusia yang lain. Macam mana Dr. Abdul Hanif sebut tadi kan, selain daripada memberi rawatan ataupun mungkin kita tidak mendapat rawatan tetapi kita nak membantu mereka-mereka yang memerlukan untuk mendapatkan rawatan, maka sama-sama kita bantu untuk masukkan ke tabung kebajikan pesakit HP UPM seperti nombor yang tertera di skrin insya-Allah. Baik, dan mungkin akan diadakan lagi di masa-masa akan datang untuk penyakit-penyakit yang berikutnya untuk memberi pendedahan kepada rakyat Malaysia berkenaan dengan pesakit-pesakit ataupun penyakit-penyakit yang dihidapi ataupun langkah yang boleh kita ambil ataupun kita lakukan insya-Allah. Baik, Dr. Hana Michelle, Dr. Abdul Hanif Khan, terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama pada malam ni insya-Allah. Semoga ada kebaikan. Thank you for having us. Yep, thank you very much. Dan kepada anda semua yang lain, terima kasih juga kerana sudi komen dan juga tanya soalan. Kalau kita tengok masa sangat-sangat mencemburui kita tak dapat nak bersimpang panjang. InsyaAllah kita akan adakan sesi yang berikutnya, Doktor. Boleh, Doktor? Boleh, insyaAllah. Memang kita akan adakan beberapa lagi projek kan. Kita akan ada pakar-pakar lain akan membuat Facebook Live lah. Itu dia insyaAllah. Baik, dan kepada anda semua, terima kasih. Saya nak mohon maaf kalau ada kekurangan daripada saya insyaAllah. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.